Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ya Rabbi lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa khabar semua? Semoga sihat walafiat. Semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberi keberkatan kepada masa dan kesihatan kita. Mudah-mudahan kita dapat melakukan sebanyak mungkin kebaikan dan perkara-perkara yang berfaedah untuk kita, untuk masa depan kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, seperti biasa kita akan masuk kepada tajuk baru. Tajuk yang ke-13, iaitu tajuk yang terakhir sebenarnya pada hari ini, iaitu tajuk an-na'tu wal man'un, atau bahasa Melayunya dipanggil kata sifat. Okey. Baik. Sifat tu apa dia? Sifat ialah kata sifat seperti perkataan yang bermaksud besar, kecil, tinggi, rendah. Okey. Jadi dia dalam bahasa Arab dia mesti ada dua komponen ini. Ya, si na'at dan man'un, ataupun kita panggil sifat dan mausuf. Kita ambil contoh ayat. Okey, kita ambil contoh ayat 1. Kita at-talibu. Kan bila kita kata at-talibu najihun. Ini kita nak bezakan ayat-ayat yang ada sifat dengan ayat tak ada sifat. Ayat ni ada sifat tak? Jawapannya ayat ni tak ada sifat. Sebab ayat ni hanya ada subjek dan predikat sahaja. Ini subjek dia, mubtada'. Ini khabar. Ini pelengkap dia, predikat dia. Jadi ayat ni tidak ada sifat. Jadi ayat ni jadi umum. Pelajar lelaki itu berjaya. Kan? Najihun. Kita bagi dia punya khabar dia, predikat dia. So ayat ni bukan ayat yang mempunyai kata sifat. Berbeza dengan ayat yang kedua saya akan buat sekarang. Tengok. At-talibu al-mujtahidu najihun. Pelajar yang bersungguh-sungguh itu berjaya. Jadi di sini ada sifat. Ini dipanggil man'ud, iaitu perkataan yang kita, subjek yang kita nak ceritakan. Ya, subjek yang kita nak ceritakan. Ini adalah na'at dia, sifat man'ud tu. Jadi apa ciri-ciri talib tu? Ciri-ciri talib itu al-mujtahidu. Sifat dia ialah pelajar yang bersungguh-sungguh. Kalau ayat yang pertama sekali, at-talib, macam umum. Pelajar lelaki itu berjaya, malas ke, rajin ke, tidur ke, pencuri ke apa ke, kita tak tahu apa sifat dia. Tapi bila kita pergi kepada ayat yang kedua, at-talibu al-mujtahidu. Ini dia punya man'ud, yang maknanya mausuf. Man'ud dan mausuf tu samalah. Maknanya subjek yang ingin disifatkan, dan na'at ini adalah sifat dia, al-mujtahidu. So at-talibu al-mujtahidu dipanggil na'at, nombor satu na'at dan man'ud. Kedua-dua ini duduk pada tempat mubtada'. At-talibu al-mujtahidu ni mubtada' dia, subjek yang ingin diceritakan. Najihun jadi khabar. Jadi pada ayat ini adalah subjek dan predikat, begitu juga ada na'at dan man'ud. Ada sifat, iaitu al-mujtahidu, ini sifat. Ada dia punya mausuf ataupun man'ud, iaitu at-talib. Okey. Apa lagi? Kita buat contoh lagi. Kalau kita kata al-baitu wasi'un, rumah itu luas. Ayat ini hanya ada mubtada', ada subjek dan khabar, ada predikat. Itu sahaja. Ada tak sifat? Tak ada.
khabar. Wasi'un ni ada orang terkeliru ya. Ada orang kata inilah sifat dia ustaz, luas. Bukan. Itu bukan sifat dia. Ini adalah ini adalah pelengkap, ini adalah predikat yang melengkapkan al-bait tadi. Macam orang tanyalah, macam orang sebutlah rumah itu, kan? Bagi sikit predikat dia, pelengkap dia. Orang tak faham ni, rumah itu luas. Luas itu adalah khabar kepada subjek yang umum tadi. Okey? Kita tak boleh kata ini sifat rumah tu. Ini bukan sifat, ini pelengkap cerita dia. Ya? Kita tengok ayat kedua. Al-baitu al-jamilu. Rumah yang cantik itu baru kita nampak dia punya sifat. Ya. Rumah ni tak tahu. Rumah al-bait ni tak tahu. Dia ada ciri, dia ada predikat je, besar je. Ya. Tak tahu cantik ke tak. Tapi rumah yang kita sebut al-baitu al-jamilu, ini man'ud. Al-jamilu ini dia punya na'at. Al-baitu al-jamilu wasi'un. Sebelum kita memberikan wasi' ni khabar dia, kita datangkan sifat dulu. Sifat rumah. Rumah yang cantik itu, ini adalah mubtada'. Ini adalah mubtada'. Subjek. Baru kita datangkan predikatnya. Wasi' khabar bagi ayat ini. Jadi, untuk kita melengkapkan tajuk ini, kita mesti kenali ataupun mesti dapat kenal pasti dia punya komponen yang pertama, iaitu man'ud dalam sesuatu ayat kata sifat, dan komponen yang kedua iaitu sifat dia sendiri. Apa yang kita nak sifatkan. Kecil, besar, rendah, berusaha, malas, rajin, cerdik, tak cerdik, itu semua adalah sifat. Jadi kita akan teruskan lagi untuk definisi tajuk ini. Tengok. Baik. Kita tengok dua komponen ini, as-sifah ataupun an-na'at. Ialah kata sifat seperti besar, kecil, tinggi, rendah. Okey. Itu perkataan yang kedua. Tengok dalam kurungan dia bagi tahu perkataan yang kedua. Mana kata sifat perkataan yang keberapa? Yang kedua. Ni. Tengok di sini. Ini perkataan yang kedua. Al-jamil tu perkataan yang kedua. Na'at dia, sifat dia. Begitu juga al-mujtahidu. Perkataan yang kedua. Okey. Kena ingat tanda tu. Yang kedua, komponen kedua ialah al-mausuf ataupun al-man'ud pula. Iaitu subjek atau objek yang ingin disifatkan. Maksudnya kita perkataan yang kita nak beri sifat pada dia, itulah kita panggil dia sebagai subjek. Maka dia adalah mubtada'. Asal ceritanya, kalau tanpa sifat, perkataan itu semata-mata ia menjadi mubtada'. Macam asalnya dekat atas ni. Ni. Subjek ni. Al-bait tu subjek dia. Ada sifat tak? Tak ada sifat. Begitu juga perkataan yang kat sini pun sama juga. At-talib. Ini subjek yang ingin diceritakan. Tapi bila turun ayat kedua di bawah, kita sudah meletakkan, kita telah tambahkan satu sifat yang khusus untuk dia supaya kita dapat kenal. Bukan semua pelajar akan berjaya. Pelajar yang mempunyai sifat-sifat al-mujtahid sahaja akan berjaya. Begitu juga bukan semua rumah luas. Rumah yang mempunyai ciri-ciri ataupun sifat cantik saja akan mendapat khabar ataupun pelengkap dia, iaitu luas. Hanya rumah kecil tak luas, tak cantik lah. Rumah besar yang cantik. Itu contoh sahaja dalam ayat saya. Okey, jadi mausuf ini subjek atau objek yang ingin disifatkan seperti kereta, guru dan sebagainya. Jadi mana dia adalah perkataan yang pertama. Di depan sekali. Yang ni nombor 1 duduk depan. Ini pun at-talib pun nombor 1 di depan sekali, seperti mana dalam contoh. Okey, kaedah dia. Satu muka surat saja kaedah dia, senang sangat. Kita tengok dia kata na'at. Apa itu na'at? Sifat ya.
mesti sama atau mesti ikut dengan man'ut dari segi. Maksudnya na'at tu ikut man'ut. Apa maksud na'at ikut man'ut ni? Ni nombor 2 ni. Ni nombor 2 ni ikut nombor 1. Nombor 2 ni al-mujtahidu dia mesti sama macam man'ut tadi. Sama dari sudut apa? Tengok ada alif lam atau tiada alif lam. Tengok at-talibu an-najihu. Ada alif lam pada alif at-talib, ada alif lam, maka an-najih pun kena alif lam. Sebab an-najih ni dia adalah na'at. Na'at ikut man'ut. Dia takkan berbeza, tak boleh. Kalau berbeza dia takkan jadi na'at kepada man'ut tadi. Dia akan jadi khobar. Bayangkan kalau at-talibu at-talibu an-najihu ini, perkataan an-najihu ini tak ada alif lam. Bayangkan dia akan jadi macam ayat yang atas ini. Tengok ni, saya dah buat dah. Siap contoh. Ni. Dia tak akan jadi kata sifat. Dia akan jadi mubtada, khabar. Dia akan jadi subjek dan predikat. Itu saja. Tapi kalau kita letak alif lam pada perkataan an-najihu, at-talibu an-najihu, contohnya kita kata, pelajar yang berjaya itu apa? Mubtasimun, senyum. Mubtasim, pelajar yang berjaya itu. Jadi an-najih pada ketika ini sudah kita tukar ia menjadi kata sifat. Sebab apa? Dia ada tanda seperti mana tanda yang ada pada man'ut. Dia ada, kalau alif lam pada talib ada alif lam, perkataan najih pun kena alif lam, maka dia akan jadi sifat. At-talibu an-najihu, pelajar yang berjaya itu mubtasimun, sentiasa senyum. Okey. Mubtasim jadi khabar pula. Jadi kalau ada alif lam pada man'ut, maka na'at pun kena ada alif lam. Kalau pada man'ut tak ada alif lam, pada mausuf tak ada alif lam, na'at pun tak ada alif lam. Contoh ayat sebelah tu, talibun najihun, tak ada alif lam. Qalamun jadidun, pen baru, pun tak ada alif lam. Sebab apa tak ada alif lam pada jadid? Sebab perkataan qalam tak ada alif lam. Ciri yang kedua ialah ciri jantina, maksudnya muzakkar dan muannas. Kalau perkataan tu muzakkar, at-talib, mausuf dia muzakkar, an-najih iaitu na'at pun mesti muzakkar. Begitu juga kalau talib, kalau man'ut tu muannas, at-talibah, an-najihah pun muannas. Jadi kena ikut. Ya, ingat tajuk kita ialah na'at mestilah sama atau ikut dengan man'ut dari segi yang pertama alif lam, yang kedua dari segi jantina. Muzakkar muannas, ya, muzakkar muannas. Yang ketiga dari sudut bilangan. Okey. Sorry, jantina tak habis lagi. Di samping muzakkar muannas, tengok juga kalau dah tak ada alif lam pada maknanya ciri-ciri yang pertama tadi pun dibawa sekali masuk di sini. Maknanya terkumpul dalam ayat ni ciri pertama dan ciri kedua, iaitu kalau ada alif lam, letak alif lam. Kalau tak ada alif lam, buang, jangan letak alif lam. Kalau perkataan muzakkar, ikut muzakkar. Kalau muannas, ikut muannas. Okey. Al-qalamu al-jadidu, pen baru, pen yang baru itu. Selesaikan ayat. Sayyaratun jadidatun, kereta yang baru itu. Jadi kereta itu muzakkar, kereta itu muannas, sifatnya muannas. Kereta tak ada alif lam, sifat pun ikut tak ada alif lam. Yang ketiga mesti sama dari sudut bilangan. Maksudnya kalau mausuf 2, sifat pun 2. Kalau mausuf ramai at-tullab, sifat pun ramai. Kalau mausuf ramai perempuan, sifat pun ramai perempuan. Kalau mausuf 2 orang lelaki, sifat pun 2 orang lelaki. Mesti sama. Yang keempat dari sudut baris. Kalau mausuf baris dhammah, sifat baris dhammah, at-talibu an-najihu. Kalau baris kasrah, at-talibati an-najihati, ikut semua. Talibati ikut jadi an-najihati ikut sifat ikut mausuf. Al-qalama al-jadida. Kenapa al-jadida? Sebab sifat al-jadida hanya ikut mausuf. Sayyaratan jadidatan. Kenapa tanwin jadidatan? Sebab jadidatan ni sifat dia hanya ikut mausuf. Jadi dia tidak ada beza. Dia tidak akan berbaris lain daripada baris mausuf. Sifat akan ikut mausuf dari
segi jantina bilangan, baris, dan juga alif lam.